kabar kejahatan dan kemusnahan skala yang akan dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj telah pun kita dengar sejak 1400 tahun yang lalu. Bukan perkara baru, namun kenakah kita kepada kekuatan, kepada kejahatan, bila saat dan masanya, bagaimana keluarnya, apakah ia Ya'juj Ma'juj ni, akan kita bahaskan dalam episod pada hari ini. Dan saya ingin mengucapkan syabas kepada saudara yang memilih rangkaian ini pada waktu ini untuk menonton perbahasan yang sangat bernilai ini, walaupun inilah sebuah program kecil tetapi sangat besar peranan dakwah yang cuba untuk kami sampaikan. Baik, alhamdulillah, selamat akan kita bersama lagi dalam rancangan Halakah, dan di studio kita ada yang berbahagia Datuk Dr. Daniel Zain Abidin. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Haji. Apa khabar Datuk? Syukur baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Di sebelah beliau adalah yang berbahagia Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Assalamualaikum Zi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kedua-duanya? Alhamdulillah, tadi seadanya. Kedua-duanya insya-Allah akan bersama kita dalam membahaskan topik yang sangat menarik ini, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dalam fasa masa yang keempat, iaitu fasa masa di tempoh kita sedang berada pada waktu ini. Dan bagaimana keadaan Ya'juj dan Ma'juj, rupa, bentuk keganasan dan kenderaan perang yang akan mereka gunakan. Dan apakah ia satu makhluk yang kuat, gagah perkasa, dan apakah benar Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa pertama yang menjinakkan kuda. Jadi ianya merupakan satu perkara yang sangat menarik untuk kita ketahui, untuk kita mencari perincian yang sebenarnya tentang dua makhluk tersebut, ataupun satu makhluk yang digabungkan sekali yang akhirnya disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Baik, saya ingin mulakan perbincangan kita bersama dengan Datuk Dr. Daniel Zain Abidin. Kalau kita lihat tentang perbincangan orang tentang Ya'juj dan Ma'juj ini cukup banyak sekali. Ya. Tapi mungkin dapat Datuk jelaskan kepada kita siapakah Ya'juj dan Ma'juj, atau apakah sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ini? Ya, terima kasih Tuan Haji, Ustaz Tarmizi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj sebenarnya? Ya. Soalan besar tu Tuan Haji. Kita sudah berbicara tentang Dajjal. Dajjal itu manusia. Adakah Ya'juj dan Ma'juj ini juga manusia? Ada yang mengatakan, Ustaz, dia jin dan jebon. Ada yang mengatakan dia super volcanoes. Ada yang mengatakan bahawa dia makhluk luar biasa sekarang di bawah tanah. Semua ini pandangan-pandangan sahaja. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran, itu rodokan utama kita, ada dua surah membicarakan tentangnya. Ustaz akan membaca ayat-ayat itu. Pertama surah Al-Anbiya ayat 96, keduanya surah Al-Kahfi ayat 94 dan seterusnya. Membicarakan khusus tentang Ya'juj dan Ma'juj, malah nama Ya'juj dan Ma'juj itu pun disebut dalam Quran. Ya Ustaz? Ya. Jadi kita ada rodokan. Dan ulama ketika berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, mereka rata-ratanya mengatakan ini keturunan daripada Yafith bin Nuh. Keturunan daripada salah seorang anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Salah seorang anak Nabi Nuh bernama Yafith bin Nuh. Artinya para ulama bersetuju, malah bersepakat bahawa jika ia keturunan anak Nabi Nuh, dia manusia. Dia Bani Adam. Maka itu keputusan besar kita pada hari ini, bahawa Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua kelompok dari kalangan Bani Adam. Jadi dia adalah manusia biasa. Dia adalah manusia biasa. Bukan raksasa. Bukan raksasa. Bukan makhluk yang duduk di bawah tanah sebagai makhluk yang dipanggil sebagai kelompok kelompok Moon dan sebagainya. Bukan. Ya, bukan. Manusia seperti kita, tetapi membuat kerosakan di atas muka bumi. Orang-orang Yahudi, Nasara juga tertarik tentang Ya'juj dan Ma'juj. Sebab dalam Bible ada bab Hezekiel sebagai contoh berbicara tentang Gog and Magog.
Gog and Magog itu bagi kita Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka pun mengkaji. Sebagai contoh, ada sarjana Yahudi namanya Flavius Josephus. Flavius Josephus, dia pengarang beberapa buah buku, antaranya Antiquities of the Jews, termasuk Jews Wars dan sebagainya. Dia mengkaji bab ini. Dan dia mengatakan Ya'juj dan Ma'juj ataupun bagi mereka Gog and Magog datang daripada satu kelompok dipanggil The Scythians. Scythians, Scythians. Tuan Haji sebut tadi bahawa mereka mungkin dari kalangan orang pertama yang mampu menjinak kuda-kuda. Ya. Dia ada ciri seperti itu. Mereka daripada pergunungan, mereka disebutkan sebagai ganas dan kejam. Malah Encyclopedia Britannica mengatakan mereka satu ketika merupakan golongan yang mengganas dan paling gagah di kawasan selatan Rusia. Daripada Scythians ini lahirlah Mongols, Tatars, The Huns, dan begitulah seterusnya. Yang kita tahu dalam sejarah ini, contoh Mongol yang terkenal nama seperti Genghis Khan, kemudian beberapa generasi selepas itu Kublai Khan, kemudian yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masihi Hulagu Khan. Jadi semua itu nama-nama yang menggerunkan. Mereka ini kejam. Bayangkan bagaimana Baghdad dihancurkan. Begitu dahsyat sekali. Itu dikatakan keturunan ataupun suku sakat kepada Scythians. Dan itu ada perkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ulama Islam juga mengkaji. Dan antaranya contohnya Syekh Abul Kalam Azad, ulama terkenal di India. Dia tulis buku yang bertajuk Yas'alunaka min Dzulqarnain. Dia tulis buku, kitab. Dia bersetuju dengan pandangan Flavius Josephus tadi, dan dia mengatakan tidak mustahil mereka dari kalangan yang ganas yang beliau sebutkan sebagai Sitahin. Sitahin itu Scythians. Yusuf Ali juga cenderung dengan pandangan itu, artinya tak salah. Tak salah kita menerima, sebab walaupun mereka mengkaji berdasarkan golongan ahli kitab, tapi ada sedikit persamaan di beberapa sudut penemuan. Apatah lagi Gog and Magog, Ya'juj dan Ma'juj bermaksud kepada dua kelompok yang sama. Maka daripada kelompok ini, Scythians ini, lahirlah Mongols. Dan kemudian Mongols ini, saya sebutkan tadi, telah menghancurkan Baghdad. Sebab itu, ada pengkaji-pengkaji Islam sebagai contoh Syed Qutb dalam Fi Zilalil Quran mengatakan bagi beliau Ya'juj dan Ma'juj itu ada perkaitan dengan Mongols dan Tatars yang keluar dengan ganasnya menghancurkan bumi Islam di Iraq yang kita sebutkan tadi. Dia daripada gelangan Ya'juj dan Ma'juj. Dan daripada golongan ini akhirnya lahirlah keturunan dari benih mereka. Jadi kita rumuskan sedikit, Scythians ataupun kata Syekh Abul Kalam Azad, Sitahin melahirkan kelompok-kelompok seperti Mongols dan Tatars, itu suku sakat mereka yang kejam dan ganas. Dan kemudian suku sakat ini melahirkan bangsa di timur. Dari kalangan Mongols, Tatars tadi, lahirlah satu bangsa di timur. Dan kemudian ada satu buku, ini menarik. Seorang dari barat nama Sharon Turner. Sharon Turner menulis sebuah buku bertajuk The History of the Anglo-Saxons. The History of the Anglo-Saxons. Dia pengkaji, menulis buku, dan dia mengatakan Scythians ada satu kelompok di sebelah timur, ada satu lagi kelompok melahirkan Anglo-Saxons. Siapa Anglo-Saxons? Golongan di Eropah. Jadi Ya'juj dan Ma'juj juga ada perkaitan dengan golongan di Eropah yang di akhir zaman akan keluar melakukan keganasan dan kekejaman kepada dunia. Jadi semua ini ada logiknya, bahawa Ya'juj dan Ma'juj tidak mustahil ada perkaitan dengan Scythians ataupun Sitahin. Kemudian ada satu kelompok dari timur, satu dari barat yang berkait dengan Anglo-Saxons tadi, orang Eropah, yang akhirnya di akhir zaman akan mendatangkan kerosakan yang dahsyat, mufsiduna fil ard, mendatangkan kerosakan yang luar biasa. Sebelum saya akhiri, nak juga saya sebut pandangan oleh Syekh Hamka kita, pengarang tafsir Al-Azhar.
memang Tuan Haji Ustaz Ya. nak bicarakan bab ini memang terpaksa merujuk pada banyak kitab, Subhanallah. Ya. termasuk tulisan orang putih. Saya merujuk dengan ustaz-ustaz berkenaan berdebat tentang bab ini, nak cari satu keputusan. Maka jelas sekali bukan super volcano lah. Ada mengatakan, ayat Quran mengatakan mereka pun turun dari atas. Itu volcano, itu gunung berapi. Tapi ini bukan. Ini memang dari Yafith bin Nuh, manusia. Kita sudah menolak semua itu. Manusia tapi kejam sangat. Hamka mengatakan, saya tidak mahu kita berbincang dan menolak itu dan ini. Kalau sesuatu itu ada logik, ada asas untuk kita memahami Ya'juj dan Ma'juj, sila buka minda untuk menerima. Saya suka minda Hamka, ya. Melainkan dia betul-betul bercanggah dengan dalil yang jelas. Betul-betul bercanggah dengan syariat dan akidah. Kita tolak. Tapi selagi mana dia ada asas untuk kita menerima, kita menerima. Buka minda. Bagus Hamka. Kemudian beliau mengatakan, ini mungkin kita kaitkan Ya'juj dan Ma'juj dalam bahasa Arab, ajja ta'ajjaja. Ajja ta'ajjaja ni api, nyalaan api. Mungkin kata Hamka, mereka ini golongan yang kejam yang akan menggunakan api seperti nuklear sebagainya untuk menghancurkan. Bila kita gabungkan semua ini, kita boleh nampak Ya'juj dan Ma'juj tidak mustahil datang daripada golongan Bukit, Scythians, melahirkan bangsa di timur dan juga melahirkan bangsa Eropah yang akhirnya akan menggunakan teknologi dan mengganas dengan dahsyat sekali. Berarti itulah sebagai permulaan. Baik. Menarik sekali dengan apa yang telah pun disampaikan oleh Dr. Daniel. Dan jelas kepada kita bahawa mindset kita harus ditanam, diberikan pencerahan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni hanyalah manusia biasa. Tetapi kalau gunung berapi ataupun kalau gempa bumi, takat sukat gempa bumi itu disukat melalui bacaan Richter untuk mengetahui kekuatan sesuatu gempa bumi itu. 6 skala Richter, 7 skala Richter, 5 skala Richter dan sebagainya. Kita mengetahui tentang betapa kuat gegaran tersebut. Tetapi barangkali Ya'juj dan Ma'juj ini juga, kalau dari segi Richter, kalau dari segi skala kejahatan, dua inilah sebenarnya yang paling jahat di atas muka bumi ini. Kita akan kupas kejahatan yang mereka lakukan sebentar lagi. Jangan ke mana-mana, kita semak dulu beberapa fakta yang kita ada. Teruskan bersama kami dalam Halakah Ia Pasti Datang. Ya'juj dan Ma'juj keluarnya daripada tempat yang tinggi dengan jumlah yang begitu ramai, dengan jumlah yang langsung tak terjangka, yang akan mengejutkan seluruh umat manusia. Sama ada suka ataupun tidak suka, kita akan berdepan dengan makhluk yang paling jahat dan paling ganas ini. Baik, kita akan dengarkan dulu cuplikan indikator yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Tarmizi. Apakah antara yang disignal yang telah pun disyaratkan oleh Allah SWT di dalam kitabullah. Silakan. Baik, terima kasih yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Haji Ahmad Nur, yang saya muliakan Al-Fadhil Dr. Daniel, khususnya yang saya muliakan juga ibu ayah para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat kepada beberapa ayat dalam surah Al-Kahfi yang membicarakan tentang kalimah Ya'juj dan Ma'juj ini, di sana terdapat dua ayat yang boleh saya bacakan, kongsikan bersama dengan penonton pada saat ini, iaitulah menerusi surah Al-Kahfi ayat 93 dan 94. Apa kita tengok sama-sama ayat dua ayat ini, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha baina as-saddayn wajada min dunihima قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا صدق الله العظيم. Maksudnya,
Sehingga apabila ia sampai di antara dua gunung, ia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan-perkataannya. Mereka berkata, "Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj senantiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu dari hasil pendapatan kami, dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka." Shadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Menariknya, dalam ayat yang ke-94 yang saya bacakan tadi, dapat saya perhatikan bahawa di antara ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj ini dapat saya kutkan ada 4 perkara, iaitu yang pertama, bangsa yang tabiatnya suka menceroboh. Yang pertama. Yang kedua, bangsa yang Ya'juj Ma'juj ini suka menyalakan api rusuhan. Yang ketiga, bangsa ini Ya'juj dan Ma'juj ini suka membuat kacau bilau, iaitulah merosakkan kehidupan manusia. Masya Allah, satu kelompok manusia yang sangat dahsyat. Banyak ciri-ciri fasad tadi, keburukan yang ada pada mereka. Mudah-mudahan kita terlindung daripada kedahsyatan ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Tarmizi. Telah pun diberikan gambaran tentang sifat dan juga kejahatan yang akan dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Segala yang jumpa, dia tebas. Segala yang berada di hadapan matanya akan dibunuhnya. Itulah di antara kejahatan yang dilakukan, dan selain daripada itu juga, musuh yang sudah habis akan dihabiskan dan dicari musuh yang lain pula. Manusia jenis apakah ini? Tapi inilah di antara realiti yang akan kita hadapi. Baik, ramai orang bercakap tentang isu Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang mengatakan bahawa Ya'juj Ma'juj ini berada di pergunungan Kaukasus. Ada yang berhujah mengatakan terletaknya di negara China. Ada yang mengatakan bahawa Ya'juj Ma'juj seperti yang doktor katakan tadi adalah super volcano. Semua pendapat-pendapat ini merupakan pendapat-pendapat yang sangat menarik. Walaupun begitu doktor, terdapat semacam kebingungan di dalam masyarakat ataupun umat Islam tentang di manakah lokasi yang sebenar Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan persoalan saya yang kedua, benarkah mengatakan bahawa tembok yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj ini hari ini telah pun mulai runtuh? Itu soalannya. Dahsyat soalan. InsyaAllah. Tuan Haji yang saya muliakan, Ustaz Tarmizi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia. Allah tidak memperincikan banyak tentang mereka. Betul. Tentang tembok pun Allah tidak menyatakan dia di situ ataupun di sini. Ya. Jadi bila kita berbicara tentang hal ehwal seperti ini, pastinya memerlukan fakta sebagai sandaran, sebagai rojokan, dan akhirnya kita berkata Allahu a'lam bissawab. Allah lebih mengetahui. Tetapi memandangkan tembok bukan berada di alam ghaib. Ya. Tembok ialah tembok yang di dunia kita boleh mencari dan mengkaji, maka kita nak mencari dan mengkaji. Keputusan telah kita buat tadi. Ya'juj dan Ma'juj manusia, tidak mustahil ada berkaitan dengan golongan Saitians, ataupun kata Syekh Abdul Kalam Azad Sitahin, yang ganas satu ketika melahirkan bangsa timur seperti Mongol dan Tatars, dan melahirkan bangsa barat seperti kata Sharon Tanner, iaitu Anglo-Saxon golongan Eropah, yang akhirnya akan meledak di era Nabi Isa dengan kekejamannya luar biasa. Tapi di era Dzulqarnain yang menguasai timur dan barat, Dzul yang memiliki, Qarnain dua tanduk, bahasa Arab artinya timur dan barat itu dua tanduk. Dzulqarnain tiba di satu pendalaman, dan orang di situ mengatakan seperti yang Ustaz Tarmizi yang saya hormati bacakan tadi, mengatakan tolong buat suatu sadda, satu tembok dinding yang dapat mencegah gerakan Ya'juj dan Ma'juj. Sebab Ya'juj dan Ma'juj ini mufsiduna fil ard. Mereka ini perosak alam. Apa sahaja yang mereka lakukan, agenda besarnya ialah kerosakan. Tolong kami beri upah padamu. Zulkarnain berkata, tak perlu kau upah. Bawa datang besi. Letakkan antara dua bukit ini. Panaskan besi. Bawa pula tembaga panas. Ya, Ustaz ya. Letakkan. Maka terjadilah sebuah tembok
Tembok yang akhirnya dalam surah Al-Kahfi juga mengatakan ia tak mampu didaki, ia tak mampu ditembusi. Oh, hebat. Betul. Ini engineering luar biasa, Ustaz. Kejuteraan yang sangat tinggi. Sangat canggih. Ya. Kita hari ini buat bangunan tak tahan setahun, boom, bumbung runtuh. Ini kata Allah tak mampu didaki, tak mampu ditembusi. Engineer tolong belajar ni. Ya. Tolong kaji surah Al-Kahfi, wahai engineers. Tolong belajar. Tolong belajar dan kaji ini rahsia Al-Kahfi ini. Ini engineering aspect in the Quran. Ya. Kemudian apa berlaku? Tapi Allah sambung. Sampai satu ketika kami akan jadikan dia dakka, hancur. Persoalannya pertama, Tuan ditanyakan tadi. Ya. Di mana dia dinding ini? Di mana lokasinya? Lokasinya. Ya. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengatakan di era Khalifah Al-Wathiq Bani Abbasiyah pada abad ke-9 Masihi, era Al-Wathiq. Khalifah Al-Wathiq telah menghantar satu ekspedisi untuk mengkaji. Ekspedisi itu mengkaji selama 2 tahun. Akhirnya mereka balik dengan laporan, kami temui yang disebutkan sebagai pintu besi ini. Memang temboknya dengan besi, dengan tembaga kukuh. Tapi sayang, laporan Ibnu Katsir tidak mendetail. Hanya sekadar itu. Telah ditemui. Dalam Fi Zilal Al-Quran, karangan Said Qutb, disebutkan juga telah ditemui. Kedua-duanya, iaitu Ibnu Katsir dan Said Qutb mengatakan di Asia Tengah. Di kawasan Caucasus, begitu. Di Asia Tengah. Dan kata Said Qutb, malah ada sarjana Jerman dan sarjana Spanyol juga mengkaji, menemui. Tapi tanpa perincian yang lebih. Cuma disebut begitu. Ditemui. Tapi tak ada laporan terperinci, Ustaz. Maka kita mengatakan tidak mustahil lah berdasarkan laporan seperti ini yang sampai pada kita dalam kitab tafsir pula tu ada di Asia Tengah. Ada di Asia Tengah, insya-Allah. Insya-Allah. Tapi adakah ia sudah runtuh? InsyaAllah. Adakah ia sudah runtuh? Saya buka pula kitab ketiga, Al-Asas fi Tafsir. Ya. Oleh Syekh Said Hawa. Syekh Hawa dia kaji panjang, dia tulis panjang. Al-Anbiya 96, Al-Kahfi 94, seterusnya dia bahas panjang. Dia kata kalau tembok itu masih ada, kita yang canggih dengan satelit takkan tak nampak. Ya. Jadi ini persoalan. Nak kita sambung lepas ini ataupun macam mana? Kita akan bincangkan selepas ini. Lepas ini, insya-Allah. Simpan dulu, Doktor. Ya. Tenaga dan juga jawapan Doktor. Kita akan lihat perincian yang lebih detail. Di manakah sebenarnya lokasi Ya'juj dan Ma'juj, dan di manakah tembok yang dimaksudkan. Dan apakah sains tak boleh seperti yang Dr. Daniel katakan tadi, dengan menggunakan satelit, GPS, Google Map misalnya, untuk mengesan kedudukan lokasi yang terbabit. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Falakah. Ia pasti datang. Persoalan yang paling membingungkan kita, di manakah sebenarnya tembok Ya'juj dan Ma'juj itu berada, dan benarkah ianya telah pun runtuh. Dan kalau ianya dilaporkan runtuh, siapakah sebenarnya yang melaporkan ianya runtuh? Sumbernya daripada mana dan bagaimana ianya runtuh? Baik, saya pulangkan jawapan itu kepada Dr. Daniel. Silakan. Ya, terima kasih Tuan Haji, Ustaz Tirmizi, tuan-tuan dan perempuan. Ya, Ustaz Tirmizi. Mohon maaf saya, Tuan. Ya, Silakan. Saya ingat saya nak menyelit dahulu Ya, dapatan yang saya dapat ini. subhanallah. Sebelum saya lupa, Ya. iaitulah dapatan tentang perbincangan kita ini tentang kalimah Ya'juj dan Ma'juj. Saya jumpa lagi ni. Ada penemuan Ada penemuan Ada lagi penemuan. ni dalam surah Al-Anbiya. Baik. Mohon izin Sila. Al-Fadhil Doktor. Mohon maaf. Kita utamakan Quran. Silakan. Satu ayat yang saya nak bacakan ini, tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Al-Anbiya, menerusi ayat yang ke-96, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut menerusi ayat ini. Jom kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sadaqallahul azim. Maksud ayat 96 surah Al-Anbiya. Demikianlah keadaan mereka hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka meluru turun
dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Turun Ya'juj dan Ma'juj tidak lain tak bukan tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk mufsiduna fil ard, merosakkan kita, merosakkan dunia. Turun dari mana? Betul ke ia turun? Serahkan kepada Al-Fadhil, bintang ilmuwan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Cuplikan ayat yang sangat cantik untuk memperkukuhkan perbincangan kita pada saat yang ini. Baik, Dr. Daniel, silakan jawapan yang saya nantikan. Allah tidak bicarakan di mana tembok itu. Kita boleh mengkaji, tidak salah. Ya. Tetapi akhirnya yang penting ialah kita nak bersiap sedia mengabdikan diri kepada Allah. Tembok itu di sana, di sini, tak apa, kita boleh mengkaji. Tapi akhirnya, bukan itu. Akhirnya Allah mahu kita menghadapi malapetaka akhir zaman dengan amal soleh, dengan iman, dengan ketudukan itu. Jadi debat tentang tembok di mana, okey. Tetapi akhirnya bukan itu nak kita fokuskan. Yang nak kita fokuskan al-ibadah, amal soleh. Itu tuan-tuan perempuan, tolong jangan lupa. Kita kembali pada pertanyaan tadi, kita perlu juga mengkaji dan mencari jawapan pada persoalan tadi. Said Qutb dan juga Ibn Katsir melaporkan riwayat yang mengatakan, ya, tembok binaan Zulkarnain yang merupakan campuran antara logam besi dengan tembaga, satu alloy, ini bahasa kimia, satu alloy campuran logam yang mengukuhkan, berada di satu kawasan. Maka mereka mengatakan ada kajian dibuat berada di Asia Tengah. Di Asia Tengah. Allahu a'lam bishawab. Sudah runtuhkah tembok itu? Maka saya melihat Said Hawa dalam Al-Asaf fi Tafsir mengatakan kita sudah ada teknologi, tak mungkin kalau ada tembok kita tak tahu. Tapi ramai ulama mengatakan tembok itu belum runtuh. Di akhir zaman baru ia runtuh. Ya'juj dan Ma'juj keluar di era Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi kalau demikian, kalau kita menghormati pandangan itu, kita mengatakan mungkin tembok itu ada tapi Allah hijabkan dari kita. Jadi bila Allah hijabkan dari kita, walaupun ada satelit tak nampak juga. Tapi di akhir zaman baru nampak dan dia runtuh. Kita sangka baik. Syekh Hawa mungkin tidak bersetuju. Juga Said Qutb dalam Fi Zilal, dia tidak bersetuju. Dia kata tidak. Tidak, dia boleh kita kaji. Jadi bagi mereka tembok itu ada tapi sudah runtuh. Sudah runtuh. Bila sudah runtuh, sebab Syekh Hawa mengatakan, Allah mengatakan tembok itu akan waja'alahu dakka. Kami akan jadikan dia runtuh. Tapi Allah tak beritahu masa. Kemudian ayat yang ustaz bacakan tadi, hatta idza futihat, tak sebut tentang runtuh. Sebut ketika dibuka. Kalimat buka dalam Islam ini bukan maksud dinding mesti runtuh. Contoh umat Islam bila menguasai negara disebut fatah. Fatah, futihat, adik-beradik. Bila umat Islam menguasai negara dipanggil umat Islam fatah. Bukan meruntuhkan apa-apa pun, tapi membuka. Guna kalimat membuka, bawa pada iman, bawa pada kemajuan. Kalimat fatah. Jadi bila Allah kata futihat, dibuka Ya'juj dan Ma'juj, kata Syekh Hawa, kata Said Qutb, bukan mesti runtuh tembok. Allah buka peluang. Jadi kalau kita ambil pandangan kedua, pandangan pertama kita hormat dah tadi. Pandangan kedua, Syekh Hawa dan Said Qutb dan seumpamanya mengatakan tembok itu runtuh ketika Mongol turun mengganas sehingga mengganas di dunia Islam, contoh di Baghdad. Tembok itu dah runtuh ketika itu. Allahu alam. Saya berserah pada Allah untuk kebenarannya. Ini ijtihad. Dah runtuh. Jadi gelombang itu telah berlaku. Dakar itu sudah berlaku. Yang di akhir zaman Allah futihat. Allah buka peluang untuk gelombang terakhir berlaku. Jadi serangan Ya'juj dan Ma'juj sudah ada di era Zulkarnain. Itu gelombang. Kemudian runtuh tembok, gelombang berikutnya ketika Baghdad runtuh. Kemudian itu dah runtuh. Kemudian di akhir zaman futihat, dibuka peluang terakhir untuk gelombang terakhir. Ada sebuah hadis Muslim, Nabi SAW tengah tidur, tiba-tiba terkejut jaga, mengucap baginda dan mengatakan kecelakaan sedang menanti bangsa Arab. Kecelakaan sedang menanti bangsa Arab. Sebab tembok Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini. Nabi isyaratkan begitu. Hadis Muslim. Itu zaman Nabi. Telah terbuka besar ini, Nabi kata. Zaman Nabi. Tadi kata Said Qutb,
Syed Hawa, tak mustahil. Yang terbuka besar itu zaman Nabi, di era Bani Abbasiyah, terbuka semua, tak mustahil. Dan kemudian keluar gelombang ketiga itu, tapi gelombang terakhir paling dahsyat. Itu yang kita sebutkan gelombang di era Nabi Isa. Selepas saya berkata demikian, saya berkata Allah lebih mengetahui. Ini saya sebut berdasarkan kitab-kitab tafsir, rojokan-rojokan dan perbincangan. Allah lebih mengetahui itu, Haji. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Bercakap tentang Ya'juj dan Ma'juj ini juga, pertemuan saya dengan seorang penulis dari Indonesia, Muhammad Alexander. Ya. Dia menghujahkan Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar selepas bumi dihentam oleh meteor ataupun asteroid, dan pada waktu itu debu yang berada di ruang udara bumi menyebabkan Ya'juj dan Ma'juj ini berada dalam keadaan kelaparan dan mereka akan diizinkan keluar pada waktu itu. Apakah boleh dijadikan satu teori? Satu. Kemudian soalan saya yang kedua kepada Dr. Daniel ialah, sebaik saja dikeluarkan, apakah tindakan awal Ya'juj dan Ma'juj ni? Berpeluh dengan soalan tu, Haji, Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Imam Mahdi datang, Dajjal datang, Nabi Isa alaihi salatu wassalam datang membunuh Dajjal. Umat Islam hidup aman seketika, datang Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian mereka akan mati. Kita bakal membicarakan tentang bagaimana mereka hancur. Mereka tak mampu dibunuh oleh sesiapa pun. Kematiannya dengan cara yang khusus. Kita bicarakan kemudian, Tuan Haji. Ya. Baik. Adakah duhan, asap dahsyat berlaku di era Ya'juj dan Ma'juj? Dan kelahiran duhan, asap dahsyat itu disebabkan asteroid, iaitu asteroid dari langit, dari serpihan ledakan bintang melahirkan asteroid. Kemudian asteroid itu meledak di bumi, asap timbul, maka Ya'juj dan Ma'juj mati. Saya menghormati Muhammad Alexander, tulisannya tentang Ya'juj dan Ma'juj saya anggap seperti tesis. Saya hormat sungguh tulisan itu, bagus, Ustaz. Ya'juj dan Ma'juj di sebalik benteng sebagainya, macam tesis, cukup hebat. Beliau mengutarakan hujah-hujahnya mantap. Tapi dalam bab ini, di samping menghormati, saya agak kurang setuju. Sebab hadis-hadis tidak mengisyaratkan tentang dukhan itu. Dukhan berlaku selepasnya. Dukhan tenggelam bumi di 3 tempat, apatah lagi terbit matahari, itu berlaku selepasnya. Jadi yang diisyaratkan oleh hadis ialah kematian Ya'juj dan Ma'juj bukan disebabkan oleh dukhan, tapi disebabkan oleh dawabul ard, disebabkan oleh ulat. Ada mentafsirkan sebagai virus tertentu yang jadi sebab musababnya. Itu berdasarkan hadis yang sahih. Dihormati, ya, tapi tak mesti bersetuju, insya-Allah. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Kita akan bincang selepas ini nanti bagaimana kerosakan yang begitu dahsyat yang akan dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj selepas mereka dibebaskan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Halakah Ia Pasti Datang. Tidak akan dapat kita gambarkan bagaimanakah tahap situasi dunia yang berlaku pada waktu itu apabila keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan bagaimana nasib orang Islam ketika Ya'juj dan Ma'juj ini berkuasa di atas muka bumi pada waktu itu. Ya, terima kasih Tuan Haji, Ustaz Tirmizi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Umat Islam bersama Nabi Isa masih ada, alhamdulillah. Dan Nabi Isa dan umat Islam tak mampu membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Tak mampu. Allah tak izinkan. Itu berlaku di tangan mereka. Akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam untuk bawa umat Islam ke arah keselamatan di Bukit Bukau di Gunung Ganang. Ada riwayat mengatakan mereka akhirnya selamatkan diri di Bukit Tur. Maka Ya'juj dan Ma'juj keluar dan membunuh manusia sehingga mereka nak bunuh pula makhluk di langit
seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Dan hadis sahih mengatakan, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan seumpamanya, mengatakan, tarafnya sahih, mengatakan Ya'juj dan Ma'juj dia keluar dari tempat tinggi itu, dan kemudian tidak ada tempat air yang mereka temui, melainkan air itu diminum. Sehingga akhirnya sampai ke Tasik Tiberia, baki-baki air yang masih ada, mereka habiskan juga. Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika itu berada sama umat Islam di Bukit Tur, berdoa pada Allah supaya Allah musnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah datangkan ulat, dawab bil ard. Ada riwayat mengatakan naghfan, iaitu macam virus bakteria, Allahu alam, itu tafsiran. Ulat yang datang ke leher mereka. Ada ulama mentafsirkannya mungkin virus itu, maksudnya mungkin bakteria, Allahu alam. Tapi ada satu jenis ulat yang datang ke leher mereka, menggigit, memasuki dari situ, dan akhirnya mereka mati. Semua mati tanpa pengecualian. Sehingga hadis mengatakan busuk dunia ketika itu. Jumlah mereka amat ramai, Ustaz. Bukan 1,000, 2,000 orang, teramat ramai. Umat tak mampu menghadapi mereka. Mereka mati kesemuanya, kesan ulat itu, dan busuk bumi. Hadis sahih juga mengatakan dengan kehendak Allah, berkat doa Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Allah hantar burung besar. Burung besar itu mengangkat mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj dan dilemparkan ke tempat yang Allah menghendakinya. Ke tempat yang Allah menghendakinya. Kemudian selepas itu Allah turunkan hujan, membersihkan bumi dari semua kekotoran hasil perbuatan Ya'juj dan Ma'juj dan hasil daripada kekotoran mayat mereka yang meninggal ketika itu. Maka bumi pun bersih, umat Islam pun bergembira. Maka lahirlah keamanan selepas itu yang akan kita bicarakan insya-Allah pada minggu hadapan. Maka dipimpin oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam sampailah akhirnya kewafatan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi sebelum kita akhiri, akhirnya kita nak mengatakan bahawa semua ini taklah begitu jauh daripada kita. Tak jauh sangat. Kita berada di fasa 4. Sebab itu saya mengajak diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita dekatkan diri kepada Allah. Mungkin di era kita Ya'juj dan Ma'juj keluar, tidak mustahil. Mungkin tidak. Tetapi dia pasti datang. Sebab kalau Nabi Isa yang kita sebutkan minggu lepas itu pun keyakinan kita berdasarkan ayat Quran dan juga hadis-hadis yang tarafnya terlampau kuat, mutawatir. Demikian dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang mengatakan, ini simbolik saja doktor. Ya'juj dan Ma'juj ni simbolik makhluk jahat, benda jahat. Tak, dia bukan simbolik begitu. Dia benda-benda makhluk manusia yang teramat jahat. Memang nasnya sudah sampai ke tahap teramat kuat, mutawatir. Tak boleh diingkari lagi. Cuma yang penting selepas kita faham itu, jangan kita menanti. Tunggu dia datang, tengok sikit macam mana ayat ada silat. Boleh pecah silat sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Allah Isa lagi hebat alaihi salatu wassalam, tak boleh membunuh. Silat kita ialah kuatkan iman, silat iman. Kuatkan iman. Silat kita kedua, amal soleh. Itulah kita dengan Allah ni jaga baik-baik. Itulah silat kita sebenarnya, silat spiritual, silat ilmu. Itu silat yang paling penting di akhir zaman ini, di samping kita berusaha sana sini dalam batas-batas yang diizinkan syariat. Tu Haji, insya-Allah. Terima kasih Dr. Dan Azan Abidin. Pendakwah yang saya fikir sangat prolifik. Subhanallah. Dan begitu juga dengan Syekh Ahmad Tarmizi. Sentiasa memberikan petunjuk wahyu ilahi berdasarkan ayat-ayat yang disampaikan. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian, kita telah pun sampai kepada satu perbincangan pelengkap dalam fasa masa yang keempat ini. Daripada tanda-tanda besar kiamat yang telah pun dibedah siasat oleh halakah, seperti turunnya Nabi Isa, sebelum itu turunnya juga Imam Mahdi, keluarnya Imam Mahdi, Dajjal, dan hari ini kita membahaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dan itu di antara perbincangan yang paling lengkap dan paling memberikan pencerahan pada saya. Dan selepas kita selesai membincangkan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini, bermakna kita telah pun selesai membincangkan tanda-tanda kiamat besar di dalam fasa masa yang keempat. Dan pada minggu hadapan, selepas daripada ini, kita mula membincangkan tentang perjalanan manusia menuju kepada fasa masa yang kelima. Manusia akan menuju ke dalam fasa masa yang kelima.
Apakah ia fasa masa yang kelima? Pada waktu itu, manusia akan balik seperti zaman kenabian. Semuanya akan balik kepada zaman kenabian, semuanya balik kepada keimanan, semuanya menjadikan Islam sebagai dustur dalam kehidupan. Kita akan lihat dengan lebih terperinci. Jangan ke mana-mana, tunggu halakah pada minggu hadapan bersama dengan bintang ilmuwan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.